Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah. Ikut siap ni pening ah. Pening. Macam suruh aku buat. Habis ke kena jual. Kan? Untuk maklumat tuan-tuan, keris semalam yang ulu cenok yang perak tu dah terlepas. Saya dah berjaya melepaskan dia. Ulat kekek. Ulat kekek dah terlepas. Yang mana yang beli tu berterima kasih dengan saya. Puas saya pujuk ulat kekek. Sunang semalam dah terlepas. Kita lihat 2000. Sunang semalam yang ada bukan. Yang ada macam anak sungai tu. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mistik di kapak. Jadi Mazul ni ikut kaedah Tok Siak ni. Macam-macam dia suruh buat. Mazul bukan macam selalu lah, bukan Mazul ni tak terikut ilmu. Tak nak share ke apa, sebab Mazul masih anggap Mazul ni bukan pandai sangat lah. Kira macam otai sebab rambut putih kan. Rambut putih sebab tu otai. Tapi kalau dari segi keilmuan yang Mazul rasa Mazul taklah sepandai mana, sebab kita belajar pun secara tak formal lah. Mazul banyak tak formal lah. Belajar dengan kawan, belajar orang tua, belajar dengan cara kita berjalan-jalan lah. Di permintaan Tok tadi, kenapa keris Luk 3 ni berpakai Terengganu, kita kata dia keris Kelantan Patani. Kenapa? Itu Tok tanya. Tapi sebelum tu, sebelum Abang nak bercerita, berkongsi dengan apa yang Abang tahu, sentiasa kita kalau kita bercerita bab antik ni, semalam pun Abang Zul dah beritahu, kita nak kena imaginekan diri kita ni balik kepada masa tu. Kita kena imagine diri kita balik ke masa tu. Jadi geografi pemerintahan ni dia di mana-mana pun zaman dulu tu dia sentiasa berubah-ubah. Begitu juga kita di Nusantara ni, kita panggil itu Nusantara lah. Begitu kita di Nusantara, khususnya kita di Semenanjung ni pun dia sentiasa berubah-ubah. Jadi sentiasa berlaku percampuran budaya tu, percampuran teknologi, termasuklah seni perbuatan, seni fikir tu sentiasa berlaku benda tu. Dan juga sebab keris ni dia satu barang yang high class lah. Even sekarang ni pun kita kata satu masa dulu dia memang barang-barang ni memang high class. Jadi masa tu pertembungan budaya ni bukan saja oleh sebab berlaku perubahan geografi pemerintahan tu, maknanya berlaku peperangan, berlaku yang ni report dekat yang ni hantar bukti, bukan saja berlaku dari segi pemerintahan tu, tapi juga dia berlaku dengan cara perkahwinan. Jadi anak raja ni kahwin anak raja ni, anak raja petani kahwin anak raja Pahang kahwin Terengganu. Even macam sekarang ni pun kita kata macam generasi yang sebelum ni pun dia masih meneruskan, dia kahwin silang kerabat dia je. Lepas tu bukan saja kerabat raja-raja ni yang kahwin, dia punya pembesar-pembesar pun ada yang kahwin dengan anak pembesar ni. Begitulah cara dia orang ni meluaskan pemerintahan dia, meluaskan dia orang punya diplomasi. Jadi perkara-perkara yang macam ni dia akan berlaku juga persilangan budaya, termasuklah persilangan keris. Jadi ini bukan pertama kali Abang dapat atau bukan pertama kali Abang Zul melihat keris, kita kata keris Kelantan ataupun keris Terengganu ataupun keris petani yang berada dalam sarung Terengganu, set Terengganu, tapi dalam dia bilah petani. Bila kita sebut bilah Kelantan petani ni, dia termasuklah bilah Panisara, kalau boleh jadi dia bilah Mu'am, dia Kelantan petani. Jadi dia satu pengenalan
macam ada cerita macam ni. Dia pengenalan keris ni, dia salah satu pengenalan dia adalah dari segi jenis besi dia. Jenis besi ni bukan saja jenis besi yang didapati di kawasan tu, tapi jenis besi ni termasuklah cara dia orang buat, cara orang bakar besi tu. Sebab pembakaran besi ni dia boleh jadi tak sama suhu dia, sebab orang dulu dia bakar pakai arang. Jadi setengah arang di tempat yang bagus ni tak ada di tempat lain tu, tak ada dekat sini je terpaksa import. Kalau tak ada dia terpaksa bakar. Jadi bahan bakar ni ke dia memainkan peranan untuk menghasilkan jenis besi yang kita kata ni besi Tani, besi Kelantan, ini besi Terengganu dan sebagainya. Jadi ini kalau kita tengok luaran dia memang tipikal, dia memang Terengganu lah. Memang Terengganu dengan saiz dia, dengan ukuran dia ni memang Terengganu. Dan macam baju cerita tadi, di Terengganu ni dia ada apa tu, ada kaitan dengan Riau, cara dia ambil kayu dia. Maknanya dia suka ambil kayu bersilang-silang tadi. Dia suka ambil kayu bersilang. Dia jarang suka ambil kayu yang macam ni. Dia keluar awak macam ni. Dia suka ambil kayu yang macam ada belah tengah. Ini ada satu contoh sama Riau. Macam sama Terengganu lah. Tengok dia ambil dia main. Dia suka ambil dengan cara begitu. Jadi bila tengok dalam pada mula Abang Zul dapat keris ni, pernah sampai ke Abang Zul. Pada mula Abang Zul dapat keris ni, Abang Zul pun ingat teknik keris Terengganu. Tapi bila kita cuci, bila kita buang minyak dia apa semua, dia keluar besi ni. Dia keluar besi. Kita kata besi ni adalah besi yang selalu ada pada keris petani, pada keris melela petani ataupun keris pandai sarang. Dia besi ni kita sebut besi petani. Macam mana Abang Zul kita nak cerita besi petani ni, sebab Abang Zul belajar benda ni informal. Jadi kita kata sarung kayu ajak main beritahu Jadi kita kata ini adalah besi petani, besi Kelantan besi petani. Berdasarkan pengalaman kita melihat, dia besi dia sedikit kehijauan dia hijau ke arah kelabu. Kalau besi dia hijau ke arah kelabu. Dan kalau dia ada banyak jenis juga, macam besi pada sarah pun dia ada banyak jenis, bukan satu jenis macam ni je. Dia ada besi putih licin, ada besi biru. Jadi penjelasan secara detail kita Abang Zul minta maaf, Abang Zul pun tak pandai. Cuma dengan ilmu yang kita ada, belajar secara informal, belajar dengan cara melihat, belajar dengan cara berjumpa dengan kolektor-kolektor, belajar dengan cara berjumpa dengan kolektor ataupun orang lama ni, kita banyaklah kawan-kawan yang ada ni pun yang kita kata orang lama pun keilmuan dia banyak jenis menghafal. Jadi sebab tu kita orang tak boleh nak beli buku, sebab kita tak tahu nak meluahkan benda tu macam mana. Kita nak meluahkan benda tu ada dalam memori kita je, kita tengok kita tahu. Jadi yang Tok cakap tadi kan, yang paling jelas kat sini yang adalah kawang dia tu bukan kawang Terengganu. Paling jelas nampak tak kawang yang kat atas ni, kawang kat atas ni, yang paling atas jenis kawang macam tu adalah, mungkin ada tak ramai orang ada ni, tak ramai. Abang Zul ada satu simpan kat rumah pada keris Alang Kelantan petani, tak banyak. Itu pun ada Abang Zul, siapa ada masukkan hari tu, Abang Zul tak ingat. Jadi jenis kawang ni kalau jumpa ada okey beli, sebab kawang ni hanya ada pada keris orang yang besar-besar saja. Berdasarkan pengalaman lah, berdasarkan pengalaman. Jadi kita kata macam tu Mak Yi komen kan, Mak Yi komen kata baunan tu, kita kata baunan petani, baunan pada sarah tu ada salah satu pengenalan lah. Cuma Abang Zul kita cerita secara rambang dulu. Abang Zul cerita pasal keris ni dulu, pasal Tok ada tanya tadi, nanti Abang Zul start balik pada awal. Jadi ini
tidak pelik lah kalau kata macam mana keikhlatan boleh ada dalam cara bertani, cara Terengganu. Tidaklah menjadi satu perkara yang pelik. Kalau kita faham situasi tu lah, kita tak boleh lah terlalu macam orang kata terlalu jumuk lah, macam ni tak boleh. Kalau Kelantan ni Kelantan, tak benda tu berlaku. Benda tu berlaku sebab benda ni kita kata bukan satu ketetapan yang mestilah. Dia bergantung kepada siapa owner dia, bergantung siapa raja dia pada masa tu. Mungkin ada sistem yang tidak membenarkan, tapi mungkin ada satu masa dia membenarkan benda tu yang berlaku. Jadi tadi ada orang tanya kayu kan, ada orang tanya kayu. Ini ke Tengger, lebih ke Kuning juga lah. Ini ke Tengger lawan dia tipikal sampai Terengganu lah. Dia tipikal sampai Terengganu ni, kayu dia suka ambil gini. Dia suka ambil gini. Tu Abang Rosman ni antara orang banyak saya ambil ilmu juga dengan dia. Terutama kalau macam keilmuan kekiri Jawa tu banyak saya ambil dari dia juga. Ni sahabat-sahabat yang komen ni pun semua ni banyak juga kita cross kita banyak sharing. Kita bukan bermaksud abang pandai, kita hanyalah masing-masing mengambil ilmu masing-masing tegur kalau ada yang salah, kalau yang tak betul kita betulkan. Sebab dalam keilmuan kekiri ni bagi mazhab kita bukan nak show off, kita bukan nak tunjuk siapa pandai, kita nak berkongsi sebanyak maklumat yang mungkin supaya generasi akan datang ni macam kalau dengar daripada Mansur malam ni boleh sampaikan kepada orang lain supaya generasi akan datang benda ni tak lupa. Sebab benda ni kalau nak baca buku boleh, buku ni bagus untuk baca, tapi tak semua kefahaman tu boleh dapat dengan kita membaca buku. Kalau betul minat, nak tak nak kena jumpa juga orang yang kita kata yang banyak pengalaman ni, kena jumpa juga. Jadi untuk bagi topik pada Mansur malam ni untuk bercerita tentang kes petani lah. Petani ni kita kata termasuk Kelantan adalah petani. Dan petani dulu dia besar sehingga dia memasuki sebahagian pada Pahang, dan dia memasuki sehingga ke sebahagian pada Perak, sehingga ke Gerik tu sebahagian pada Reman zaman dulu. Baling macam itu semua adalah termasuk dalam daerah petani dulu. Tapi okey, dia macam ni. Soalan siapa tanya ni? Abang ni. Okey, dia macam ni. Kita kata silang budaya ni, silang budaya ni dia tidaklah sentiasa berlaku. Dia hanya berlaku dalam kes-kes yang tertentu saja. Kes yang tertentu saja. Jadi kita kata bila kita jumpa kes yang macam ni, dia ni dia kuat pada bilah. Kalau sebelah Kelantan petani, Pulau Terengganu dia kuat pada bilah. Jadi kita boleh kata itu adalah kes petani berpakaian Terengganu. Tapi kena sebut Terengganu tu. Sebab benda ni bukanlah berlaku sentiasa berlaku. Dia special case. Kita yang special case ni sebenarnya ada juga, ada banyak juga yang kita tak jumpa. Dia special case ni. Hanya special case ni kita kena treat dia as a special case juga dah. Jadi kita tak boleh jadikan dia sebagai satu model untuk kita buat belajar. Cuma benda tu berlaku dalam setengah kes, dia berlaku benda macam tu. Jadi bila kita sebut petani, dia orang akan bayangkan lah. Kita bayangkan petani ni mesti orang kata kes pandai saraf. Itu orang kata bayangkan kes pandai saraf. Lepas tu kes cerita.
Okay, pandai sarah kita cerita bagi Abang Zul, cerita tu pun pandai sarah juga. Itu tanggapan orang, tanggapan yang pertama orang dia ingat itu saja ke petani. Tapi sebenarnya ke petani ni banyak. Sebab petani tu dia besar, dia daerah dia tu besar. Jadi negeri dia tu, dia negara petani ni, dia ada negeri-negeri di bawah dia. Jadi negeri-negeri tu dia ada titik dia sendiri. Contoh kita kata macam bila di Kelantan, orang suku ada Panasarah Kelantan, ada pakaian Tanjung Kelantan, sarung Kelantan. Kita kata ada Tok Cu Kelantan, tapi Tok Cu Kelantan ni, Tok Cu petani pun ada, Tok Cu Kelantan ada, Tok Cu Pahang ada. Jadi kenapa benda tu berlaku? Dia berlaku sebabkan benda tu, jadi kita fokus nak kena, kita nak belajar ni nak kena open ni. Kita nak kena open, tak boleh kita bayangkan diri kita sekarang ni. Kita bayangkan kita Malaysia, petani tu Thailand, kita bayangkan lah petani tu dekat Kata Panjang lah. Kita tak boleh bayang gitu. Dia geografi sekarang tak sama dengan dulu. Geografi pemerintahan. Jadi dia sebelum maju pergi kepada macam mana bentuk dia semua, dia Abang Zul berkongsi apa yang Abang Zul belajar. Dia untuk kerih petani, kita kata ada satu kerih yang bersih batang dengan kerih yang kerih pepamung. Dia punya pembagian utama dia kerih bersih batang, kerih bersih pepamung. Jadi apa yang Abang Zul belajar, benda ni mungkin betul. Kalau tak betul, sila betulkan. Apa yang betul? Kerih pepamung untuk kerih petani ni hanyalah untuk kabak diraja saja. Kabak diraja ni dia termasuklah teku ke nik ke, ada yang bergelar, ada berdarah raja, dia boleh memakai kerih pepamung. Kalau macam orang yang bukan orang bangsawan yang bukan berdarah raja, dia pakai kerih besi sebatang. Itu yang ilmu yang Abang Zul belajar dulu lah. Jadi dia basic ke petani, dia pakaian dia adalah pakaian tebing. Dari segi spek dia kan, nak cerita spek ni Abang tak aktif. Nak cerita spek ni, Abang Zul mengapal lah. Kita nak cerita, Waalaikumsalam, kita nak cerita spek lah. Ini jenis, tengok sarung ni kan, dalam Facebook Abang Zul banyak. Tengok kalau nak belajar, tengok, kenal macam mana kita kata, macam kita kenal benda tu adalah kita tengok Pusasaga kan. Macam mana kita kenal tu, kita Pusasaga ni kita cam dia je, kita tahu itu adalah Pusasaga. Kalau orang tanya kenapa dia Pusasaga, apa yang menyebabkan dia nama Pusasaga, kita pun nak cakap pun susah, tapi sebab tentulah bentuk Pusasaga. Jadi kita hafal betul tu. Kalau orang yang betul-betul dia engineering, dia boleh terangkan lah, dia punya sisi lucu dia macam ni kan. Kalau kita bertanya tukang boleh cerita lah. Macam tukang dia boleh cerita lah, sisi dia condong banyak mana, macam mana kan. Tapi untuk orang yang sia-sia bermain, dia tahu. Kita bagi dia perspek yang tak masuk, dia tahu, dia kata ni tak jadi ni sarung ni. Sebab kita melihat bukan satu ni, banyak Abang Zul bukan melihat satu ni je sarung petani. Sudah banyak yang kita tengok. Abang Zul ingat kalau yang keluar masuk rumah Abang Zul tu, kalau kita petani punya mungkin 1000 kita lebih lah yang kita sudah tengok. Tu belum campur kita tengok yang kawan-kawan kita punya. Dia tengok yang original kan, jangan tengok yang buatan baru, yang memang buatan baru macam kereta Madura pun ada yang dah jadi, tapi sila tengok yang original.
kalau nak belajar sila tengok yang original. Okey. Jadi ini adalah bilah Pandasarah. Ini adalah bilah Pandasarah. Ini adalah salah satu bentuk keris Pandasarah. Okey. Jadi Pandasarah ni dia kalau apa yang menguatkan keris Pandasarah, kata kalau yang menjadikan dia identiti Pandasarah tu, yang menguatkan dia adalah sebilah keris Pandasarah. Yang kalau benda tu tak ada, dia tak kuat jadi Pandasarah. Dia apa yang menguatkan keris Pandasarah ni, orang cari sangat tu adalah keris Pandasarah yang kawan dia mesti sempurna. Ya, kawan-kawan dia mesti sempurna. Jadi kawan Pandasarah ni dia ada kawan yang dia ada duri dah, berduri 4, dia ada berduri 3, dia ada berduri 2. Ini adalah tipikal ke Pandasarah. Dan ada juga orang kata macam kerawan dewa. Dulu saya belajar dia, kita panggil dia kerawan dewa. Dia kawal ke dalam. Ini kerawan dia tadi orang tanya kan, macam mana kerawan ke dalam dan kerawan keluar. Kerawan ke dalam tak ada. Tapi basic dia macam ni lah. Okey, sampai belajar. Tengok ni. Kita tengok ni. Ini kan. Tengok yang atas dia ni. Dia kalau ke dalam ni kawan ni, kalau kita buang dia macam dia jadi sama dengan bitris ni. Dia tak ada ni, jadi sama. Ke dalam ni dia akan pada dalam pada atas di dalam ni. Maknanya kalau kita tutup ni, dia ada kerawan di dalam. Dia masih berbentuk nombor 3 tu lah. Dia dulu arwah Ramli Rahman dulu ada ajar besok, dia panggil kerawang macam tu adalah kerawang dewa. Yang angka 3 tu macam mana bang? Macam mana tak ada contoh lah. Maksud tak bawa ke Kelantan ni. Dia yang kawan 3 ni dia banyak pada ke Kelantan. Ingat kau boleh buat ID kan? Boleh tak? Okey ni. Ni okey. Okey, tengok ni. Kerawang ke dalam. Kerawang ke dalam. Maknanya bilah ni dia akan berada di sini. Kalau kita tutup ni, dia ada sini. Kalau kita buang kerawang ni, dia masih ada di dalam dia tu. Ini bagi kerawang ke dalam. Kalau Kelantan, dia ke dalam ni saja yang ada. Di kerawang ni, ini special made ni. Ini special made. Kerawang macam ni yang betul saya kata tadi. Ini special made. Ni melihat tadi kan. Ni melihat tadi. Ni melihat tadi ni. Ni. Dia masuk dia yang menguatkan keris Pandasarah ni adalah kerawang ni. Lepas ni bentuk tak lazim ni. Bentuk tak lupa nak bawa ke keris Abang Sur. Ni bentuk yang kurang lazim untuk Pandasarah. Dia lebar. Dia pembagian Pandasarah ni, Abang Sur akan menyebut keris yang berbentuk macam begini adalah Pandasarah. Secara umum Abang Zur sebut Pandasarah. Dia ada pembahagian dia ada pembahagian orang sebut Pandai Yahya. Dia ada pembahagian orang sebut Pandai Mamat. Ada orang sebut Pandai Minah yang tak ada akut tu. Dan ada juga orang sebut ke Pandai Zainal. Bagi Pandai Zainal ni Abang Zur rasa macam ni baru tengok sekali baru dah. Sama hidup Abang Zur baru tengok sekali Abang. Jadi dia itu pembagian dia lah. Tapi untuk orang-orang yang untuk orang baru, okey, Abang Zur suggest kenal dulu. Dia secara
fizikal bangunan dia tu, secara fizikal bangunan dia tu, tak kira pandai apa tu pun, dia lebih kurang je. Dia kata, kita kata bangunan dia lebih kurang. Jadi untuk pengenalan ni, anggapkan kerih-kerih tu semua adalah kerih Panasarah. Anggapkan semua kerih tu Panasarah. Bila dah kenal bentuk, kita kata baru kita pergi kepada pada perincian dia tu. Tapi perincian ini pun banyak bahas juga perincian dia ni. Maksudnya kita kata ada orang kata macam ni pandai saja, ada orang tak setuju, ada orang kata macam ni pandai mak, ada setuju, masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi yang penting kita kenal ia sebagai kerja petani. Belajar perlahan, kita tahu kita nak kenal kerja petani tu, kita nak kena hafal satu, nak kena hafal bentuk bangunan dia. Tapi yang paling penting dalam mengenal kerja petani dah kita kenal besi. Dia kalau kita kata orang-orang yang lama dia bermain, kita akan dengar dia cakap macam dia kata ini besi petani. Tapi orang yang baru dia akan pandai sikit besi petani. Dia orang rasa macam mana besi petani tu. Dia semua tu kita melihat melalui pengalaman. Jadi dia Panasarah ni secara dia mesti bertulang. Secara dia bertulang Panasarah. Sebab petani ni dia ada banyak negeri, ada setengah negeri yang mengambil bentuk Panasarah dan tidak bertulang. Dia ada kategori yang macam tu. Itu kategori yang macam tu kita kata macam kalau Mazul panggil itu adalah careerman. Itu Cikgu John ada buat masuk. Memang susah nak dapat. Sophie ada di situ. Mazul ada tapi dah jual. Baru ni Cikgu John, Wan Muhammad Rizwan ada dapat. Sahabat Mazul pun kat sini pun ada yang ada. Kita kata kerja yang macam tu adalah kerja yang sangat jarang. Ada Panasarah yang mengambil bentuk bangkai Panasarah tidak bertulang, atau ada mengambil bentuk bukit ataupun mengambil bentuk cenok. Itu advance lah. Itu kita kata macam dah sikit advance lah. Dan dia bentuk-bentuk kerja Panasarah ni dia ada perbezaan sedikit-sedikit. Kalau kita kata macam Panasarah yang di sebelah petani betul, ataupun Panasarah yang di sebelah jaring, ataupun Panasarah di sebelah atas sampai ke Nakol sana, ataupun Panasarah di sebelah utara Kedah, Panasarah Terengganu pun ada. Jadi dia ada sedikit-sedikit perbezaan, tapi secara basic dia kita akan kenal dia sebagai Panasarah. Sekejap saya ambil satu contoh ni. Bang, dia tanya Panasarah tu perlu bertulang kan? Dah jawab. Kita tengok ni kita kata, kalau kita tunjuk ni kan, Makji mesti kata Panasarah. Memang di Panasarah, dia memang dia basic dia Panasarah. Tapi kita kata macam perincian dia ni betul tak asal dia petani. Kita betul tak asal dia petani. Abang Zul kata benda ni boleh jadi sebelah utara ataupun sebelah Terengganu. Sebab ada sedikit perbezaan perincian dia pada bentuk ganja dengan pada bentuk ekor cicak. Jadi secara basic dia bangunan ini adalah bangunan Panasarah. Maksud aluk-alukan lah kalau ada sahabat-sahabat yang dekat, yang ada dekat-dekat sini, area galeri kita di Bangi, kalau lepas PKP, kalau nak belajar dengan orang-orang yang macam Mazul ni, ataupun dengan orang lain yang banyak belajar pasal melalui cara melihat ni, kena datang ke kita tunjuk. Sebab kita bukan penulis buku, kita nak tulis pun kita tak erti. Tapi kalau nak tengok macam mana tipikal Panasarah, nak kita duduk depan, kita tunjuk.
okey, Pandai Sarah ni bentuk dia macam ni supaya bila lain kali awak tengok awak tahu. Itu yang penting. Itu yang penting tu, awak tengok awak tahu. Jadi itu adalah salah satu kes yang paling famous lah, yang paling famous di petani adalah kes Pandai Sarah. Abang akan tunjuk beberapa Pandai Sarah yang ada kat sini Pandai Sarah yang ada masih ada di rumah. Ni satu, ini Pandai Sarah Pertama. Adalah Pandai Sarah Pertama. Saya agak kecil. Apa yang Abang Zul disampaikan pada Abang Zul, kalau kekeh Pertama yang bersaiz kecil macam ni, bersaiz agak kecil lah untuk Pandai Sarah tu, Abang Zul beritahu ni adalah kekeh anak-anak aja ni. Kekeh anak-anak aja. Contoh kes petani sebelum Pandai Sarah tak ada bang. Pasal teori tu masih lagi ni, tak berani nak cerita lah pasal teori tu. Ke Pandai Sarah lain. Tok, ambil tajung aku tu. Sekejap. Ambil tajung yang aku boleh dia gesek. Aku tunjuk. Pandai Sarah padi ada. Piat Pandai Sarah padi ada. Abang jual ke siapa itu? Pandai Sarah padi. Jual ke gesek jual ke siapa tak tahu. Tapi dia kalau daun padi, kalau petani ni, kalau kita sebut daun padi, dia mesti bertulang. Contoh kita kata macam Pandai Sarah daun padi ataupun kita kata alang daun padi, dia mesti bertulang. Dia ada sedikit perbezaan dengan sebelah utara. Itu ada. Kalau alang daun padi, supaya dia ada alang daun padi, supaya dia ada Pandai Sarah daun padi, dia kalau nak tengok benda-benda kena pergi jarah dia orang ni. Ni tak ada pun. Jangan tak keluar pula. Ada memang ada. Dia ada. Pandai Sarah atas Sarah ni nama orang Jawa, asal Jawa yang tak ada petani. Betul ke? Okey, dia macam ni. Dia ada satu cerita yang famous lah. Yang ni pun ada satu teori lah bagi Abang. Dia cerita Pandai Sarah ni yang famous lah, yang dicerita dari mulut ke mulut ni adalah mengenai tukang Jawa. Dulu ada Raja Jawa masa tu perintahkan tukang kereta buat kereta. Tukang buat kereta dan disembahkan pada raja. Dan tukang Pandai Sarah ni masa tu dia buat kereta daripada buluh saja. Daripada buluh saja. Jadi mukanya raja masa tu, raja dia baling buluh tu dalam kolam. Besoknya semua ikan dalam kolam tu mati. Baru raja tahu bahawa buluh yang dibuat oleh Pandai Sarah tu bukan buluh yang biasa lah. Mana dia buat tu kereta daripada buluh tu bukan biasa. Lalu raja perintahkan suruh cari balik Pandai Sarah. Pandai Sarah dah tak ada dah lagi petani. Itu cerita dia, cerita daripada mulut ke mulut. Dia lagi bersama dengan yang saya sebutkan tadi lah, dengan itu cerita lah dengan apa tu, Mamat dengan Pandai Zainal dengan Yahya tu semua tu lah. Tapi yang peliknya cerita ni, kita dengar macam Mamat, Yahya, Zainal, Minah ni nama Melayu. Yang lagi bersama dia semua nama Melayu. Dia seorang je nama pelik. Kita sebut Saras lah. Dia seorang je nama pelik, nama Saras. Jadi Abang Zul, kalau ikut logik cerita tu,
Bila gaji esok yang nak suruh cari dah tak ada, dah lari ke petani, abang tu rasa bermaksud yang disebutkan Jawa masa tu adalah satu tempat yang dekat dengan petani, yang dekat dengan petani. Jadi mungkin Kelantan yang di tempat Kelantan dulu dia kena dengan Majapahit dua. Mungkin dia lari daripada Kelantan pergi ke petani. Dan disebabkan cerita tu, kalau daripada Jawa, kalau nak lari dalam masa satu hari, nak tunggu kapal apa semua, dia tak mungkin dia boleh lari. Dia cerita dia macam esok cari dah hilang, dah ada di petani. Kita kata macam mungkin daripada Kelantan, tapi nama tu sendiri, nama Sarah tu sendiri cerita daripada orang tua dulu kita pun. Sebab satu kelemahan kita Melayu ni di sini, kita tak ada documentation, Abang Rosman dia berpendapat kata mungkin bukan buluh tu tapi itulah mama. Mungkin boleh jadi tapi sebabkan benda ni saya lebih mencari cara tu, menunjukkan cara tu. Lihat sikit syarih tu, Sarah tu adalah syarih nama jadi Sarah lagu tu. Mungkin lah ada teori ni bagus juga, boleh lah kembangkan masing-masing dan ni tak ada orang tulis, ni sekadar cerita. Jadi abang Zul nak kata, kita tak boleh nak kata orang ni salah, orang ni tak betul, susah lah kita nak kata. Tapi kita boleh kata kalau macam apa tu, orang bawa satu kris yang bukan Pandai Sarah, ada orang Pandai Sarah tu lah, kita boleh tu lah. Cumanya macam kris Pandai Sarah ni, kris petani ni, dia tidak ada satu pengkelasan yang khusus. Macam kris petani ni, dia tak ada satu pengkelasan yang khusus. Bermaksud macam kita kata macam Pandai Sarah luruh, kita panggil dia Pandai Sarah luruh lah. Pandai Sarah luruh ni kita panggil lepas saras berada dari petani, ada jalan dia punya nama lepas. Dia kata kita untuk kira petani, untuk kira Melayu kita di sini pun kita tak ada sistem perkelasan. Contoh macam kita kata macam luruh, Pandai Sarah luruh tu nama dia Pandai Sarah luruh je, ataupun Pandai Sarah Lut 3, Pandai Sarah Lut 5, Pandai Sarah Lut 9, itu je nama dia. Dia tak ada satu nama kekhususan jenis keris tu, tak ada. Macam kita contoh, macam kita kata kita ambil keris Jawa, contoh kita kata macam keris tilam upih kan, dia tilam upih tu bentuk dia macam tu lah, hanya luruh dia ada bentuk khas dia. Kalau Lut 3 dia tak jadi tilam upih, dia ada nama lain. Tapi kita di alam Melayu kita tak ada satu perkelasan yang macam tu lah. Jadi umum kita panggil Pandai Saras, kita panggil lah dia Pandai Sarah Lut 3 ke Lut Cung ke Lut macam-macam lah. Apa tu, Lut 1 lah, Lut Ekor Numan lah. Tu ada nama-nama yang diberi yang tak ada ditulis lah, jadi saya sebenarnya berhasrat jugalah nak menulis pasal Pandai Sarah sebab masih tak ada orang yang menulis secara detail. Tapi saya pun tak reti sebenarnya nak menulis. Saya pun tak reti nak. Jadi kita mengharapkan macam anak-anak muda ni lah pergi jumpa orang yang masih fresh ni lah, jumpa tengok orang yang ramai di KL ni, ramai di Kelantan ramai, di Terengganu pun ada, pergi berjumpa. At least kalau kita tak dapat penerangan secara detail pun kita dapat tengok macam kes-kes yang baik-baik ini semua daripada kolektor. Maksud kalau tak jual lah, Pandai Sarah ni banyak lah, tapi bagus-bagus semua dah daripada kolektor. Jadi dia ambil bab satu bab, kita ambil bab Pandai Sarah. Jadi Pandai Sarah ni pengenalan dia adalah pada yang penting, dia adalah pada jenis besi dia, jenis petani. Yang kedua jenis kerawang dia, lepas tu jenis bangunan dia. Kekuatan Pandai Sarah ni adalah pada kerawang dia. Kalau kita
Kalau tak ada Kerawang, Pandai Sarah tak ada Kerawang, dia masih lagi Pandai Sarah lah. Tapi bagi kolektor dia sudah kurang value dia. Memang kekuatan dia pada. Jadi salah satu Pandai Sarah ni adalah salah satu jenis kuih yang petani. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Contoh? Okey. Kita ada Cerita. cerita tu, kuih cerita Pandai Sarah juga. Melela. Melelang tak ada melelang. Tapi itulah satu. Tapi contoh kita ada Cenok. Kita ada cenok. Ini cenok. Kita ada satu lagi. Kita ada ke cenok, ke reman. Ini ke cenok. Ke cenok. Ini kaki saya. Bukan keris saya. Okey, ni ada ke cenok. Ke cenok ni bagi Abang Zura, dia masih banyak pengaruh awal-awal. Dia masih banyak pengaruh awal-awal. Mana betul lah? Kalau ikut teori Abang Zura, Tu bawah tu. dia banyak mengambil pengaruh daripada Jawa juga. Pada KK Cirebon, pada KK Segaloh. Kalau cenok ni dia banyak ambil pengaruh daripada KK Segaloh. Kalau kita tengok lawa kan, tengok dia punya gigi dia kan lawa, tapi bukan saya punya, ni orang punya, dan orang tak jual. Lepas tu nak beli kan tak nak jual. Ni. Cantik kan. Kalau nak tahu detail, cerita detail, boleh datang ke galeri apa tu Ni. Pandai Sarah. Ni satu lagi ni. Ni sampai kan. Ni sampai ni dia banyak Abang jumpa pada ke Pandai Sarah pun ada, tapi biasa kalau kita jumpa pada sarung ke Herman, dan kita jumpa pada sarung ke Cenok pun ada pakai sarung ni. Kelantan pun ada pakai sarung ni. Ini adalah sarung seri bulan. Dia bulan tengah berseri. Bulan tengah berseri. Kalau yang pada alang tu sehari bulan. Kamu masih ingat? Kalau pada alang tu sehari bulan. Ni seri bulan. Bulan tengah berseri. Dia besar sikit. Ni sapi ni rare. Sapi ni rare. Muncul banyak dapat dulu macam ni, tapi jual semua besar. Banyak yang jual. Nak naik ke KL mana ni? Nak jual ke apa ni? Ni ada satu lagi Pandai Sarah. Pandai Sarah berapa mau? Ada tunjuk. Jom. Pandai Sarah berapa mau awak? Tahu saja. Nampak. Dia. Dia ni satu lagi Pandai Sarah. Kita cari antik yang kawan masih ada sikit tu okey lah. Dia kalau sari bulan pada alang tu asal dia dari mana? Sari bulan pada alang. Dia sari bulan ni dia agak menyeluruh. Tapi biasa, tapi sari bulan ni memang ada pada krim Melayu ke alang. Sebab bagi Mazur, kalau tanya Mazur lah, kerih yang betul-betul kerih Melayu adalah kerih alang. Kerih alang tu adalah kerih yang betul-betul kerih Melayu, kerih yang dicipta khas untuk orang Melayu, untuk raja-raja Melayu. Sebab bila Abang Zul tunjuk tadi kan, kita tunjuk kerih beluk, kita tunjuk kerih luruh, apa semua tu dalam betul-betul yang sekian tu, kita kata macam ada pengaruh masing-masing, masing-masing ada pengaruh masing-masing dalam kerih. Contoh macam Kelantan ada, kalau kita tengok kerih Ligor banyak pengaruh Cirebon. Kalau kita tengok macam kita kata Bugis Petani tu memang pengaruh Bugis, tapi dibuatkan satu kerih
yang tidak ada pengaruh mana-mana, hanya pengaruh Melayu saja dalam tu. Kita kata macam Jawa tak ada, Bugis tak ada. Kiri alam. Kiri alam tu ada kiri yang betul Melayu. Sebab tu gaji kita pakai. Dia maju stop kat sini untuk siap suruh berniaga pula. Nak berniaga tak banyak nak berniaga malam ni. Okay, kita mulakan berniaga. Kita mulakan berniaga malam ni. Okay, maju nak tunjuk satu kerih. Tapi alang kan. Okay, ni alang. Sampai lawa, sampai Riau, lawa original. Cuma ada sikit dah makan. Tapi original pendukut Perak, duduk antik. Kata hulu ni tak ori, kata hulu antik. Sarung masih ori dan lawa. Tempat kan. Okay, lawa. Okay, pendukut Perak. Bilah alang ni Riau, cuma bilah dia kurang sikit lah. Bila dia bersepuh, ada gambar masa tak up dekat bersepuh. Bila dia bersepuh, cuma dah ada rutu-rutu sikit lah. Jadi Abang Zul beli kerih ni sebab nak ke sarung dia, nak jual sarung dan nak jual pendukut Perak. Original set melainkan hulu saja. Jadi kerih ni Abang Zul nak jual malam ni RM880. Kerih ni original bawah. Cuma kasut tak ada. Dia buat kasut lah. Kalau hantar ke Saman RM50. Kalau nak set lama ori. Well, nego esok. Mana boleh? Nego esok nak ke apa tak nego? Cari sama si Alu malam ni. Kerih ni panjang dia daripada ujung cicak ke ni lebih kurang dalam 10.5 inci. Okay, ni lebih kurang 10.5 inci. Dia bersepuh, pendukut antik Perak, sarung antik, sarung original Riau cantik. RM880. RM880. Kalau minat boleh WhatsApp tu. Ni. Nanti Abang Zul upload gambar dia yang tu dekat. Tak banyak item ni, tu abang tadi. Tu siap semua nego ni. Okey. Kita jual satu lagi lah. Okey, petani ni ada lagi ni bugi-bugi masuk esok pula. Pukul 11.30 lah. Okey, ni satu Bugis Mandar. Mandar ni di Sulawesi juga. Bugis Mandar. Sarung lawa belang-belang nampak kan. Lawa-lawa bentuk gading. Ni hulu gading, tua betul, hulu gading tua. Bilah Mandar. Pokok lah, Bugis lah. Cara umum dia Bugis lah. Cara umum dia. Nampak tak ngelik-ngelik kan, nampak kan. Yang saja-saja ni kan. Ni lawa. Okey. Allah campur. Kerih spokal ni Mandar ni dia hulu dia ni ori. Hulu sarung dia ni ori. Panjang ke ni 12 inci. Hulu gading, pakaian lawa, antik, semua set antik. Tu harga berapa tu? Ni. Ha? 2,400. 2,400 tu nak. Hulu gading 2,400 tu nak. Hulu gading dia, hulu ni macam estimate lah dalam harga dalam
kurang pun 1,5 kalau betul jual mungkin dalam range 1,500 ke 1,800 lah, hulu ni saja lah. Tapi set ni Tok Siap nak jual malam ni 2,400. Maknanya kalau kita ambil 1,800 hulu, bilah dia 600. Bilah dengan sarung 600. Tukar 4,500. Okay, kalau minat boleh ni. Boleh WhatsApp tu. Ada satu lagi apa tu nak tunjuk? Ada satu K, ada 2 K. Siapa sekejap nanti ni bukan nak jual. Ada permintaan. Okey, ni K petani. Dia sebut K petani. Ada orang sebut K bugis petani lah, apalah. Abang Zul sebut K petani. K petani sangat lawa. Dia pamor. Abang Zul panggil ni pamor air menitik. Ada pamor rantai lain. Pamor rantai memang bentuk rantai betul. Ni pamor air menitik. Lawa gudungan dia lawa masih lagi. Baik baca sekata kebang-kebang memang lawa. Ini lawa. Tu Pak Air Rizal nak tengok kan. Itu lawa. Ini kita nak berapa ribu? 5,000 setengah? 5,000? Lawa. PM tu berasa nak jual. Orang punya tapi berasa nak jual. Dan yang lah ni Abang Zul tunjuk ni Abang Zul upload tadi di Facebook. Abang Zul kata lebar dan apa betul dia? Lebar dan besar dan lebar ni besar dan memang besar ni besar dan lebar. Besar dan lebar memang besar. Ni yang alut tadi siapa nak tengok. Nanti dalam 1-2 hari lah Abang Zul jual lah. Abang Zul nak menikmati dulu sekejap. Lawa ni. Lawa. Besar ni. Jauh ke? Besar ni. Okey. Jadi ada 2 item yang nak jual malam ni. Satu ke ni. Ini siapa nak dapatkan ke ni? Abang Zul jual murah ni. Berapa tadi? Aku tengok. Baru tengok juga. Nampak? 800 setengah. Berapa? 800 setengah. Murah kan? Untuk teruk dah fikir. Jual sarung dulu ya. Jual sarung dulu pendokok. Kira tu bonus lah dapat. 850 ringgit. Tadi 880 kot sebut kot. 800 setengah. Ini lawa. Tak apa nak simpan set antik. Sarung lawa. 800 setengah, 88 tadi dah, 800 setengah. Lawa. Tak apa nak simpan original. Dengan 1K yang original juga. Ulu Gading. Untuk punya tadi 2,400. Murah lah. Ulu Gading lah. Siapa nak beli. Kalau beli asing Ulu Gading ni, rasa yang saya besar ni lah, paling kurang boleh dapat pujuk-pujuk 1,500 lah. Kalau 1,500 pun kita kata 900 lah dulu. Bila lawa tadi. Kalau minat WhatsApp tu. Nanti esok Abang Zul sambung. Ada beberapa bugis petani. Sambung lagi. Tu. Di mana? Yang Ulu Gading ni. Ni. Ini ni. Apa nama ni? Ini Dal. Dal ni tu tak jual. SIM 3. Tu tak masuk last item. Di Dal ni dia Siam dengan berumah pakai. Dal. Siam apa tu? Siam dengan berumah pakai. Dia kalau Dal Siam dia panjang, dia tak terpisau, dia pedang. Sebut pedang kerabi dia kan. Itu Dal Siam. Ini Dal rumah. Ulu Gading. Ulu Gading dia ni panjang ni. Panjang. Jangan yang tengah tak boleh. Ni. Gading dia. Setinggi ni gading. Gading pakaian ni semua perak. Ni bangsawan dia punya.
ni bidah. Bidah dia sangat tajam lah. Bidah dia ni sangat tajam, tak pandai macam nak pegang, tak pandai, tajam. Siapa minat orang bukan Melayu, dah Melayu dah banyak, nak simpan barang international pula, dia barang dia lawa bangsawan tu, bangsawan dia, bangsawan Burma pakai. Berapa harga ni? 1,300. Dah? 1,500? 1,300. 1,300 tuan-tuan. Tuan-tuan yang berminat. Ya, 1,300. Ulu-ulu besar ni. Ulu ni berapa dah? Penting ni. Dia minat untuk tajam depan rumah, tajam kan, cuma berkarat tu tak cuci, tajam sharekan boleh. Lebih tu Amazon nak minta berunding dulu sebab ada tetamu, ada sahabat Amazon mari, jadi minta Tok sambung. Kalau ada salah silap minta maaf kalau itu kurang pada penerangan Amazon tadi tu. Amazon pun bukan pandai sangat macam Amazon cakap. Tu sarung perak, sarung dal ni perak, dia berbalut perak, semua perak. Dalam dia kayu lah tapi dia balut perak. Kalau ada silap, kalau ada terkurang, kalau ada info yang tak betul, mohon maaf, boleh pergi Amazon betulkan, kita boleh bincang. Amazon masih dalam belajar lagi, tak habis belajar ni habis tak habis, mati lah baru habis belajar. InsyaAllah malam esok kalau pada umur dia lupa, InsyaAllah. Okay tuan-tuan, saya tak ada benda yang cakap, memang ranking Abang Zul je lah. Sarung bahan apa? Perak. Terima kasih Abang Zul. Colo, kutuk. Okay bang, Saras ni berharga 3,200. Ada ke? 3,200. Tuan-tuan nak boleh PM saya. Melela tadi malam esok Bazul topik apa? Kira serai-rai lah, kita Pulau Unduk, Naga, Sundang, Ula Cita Mani kita. Esok apa dia fikir lah. Esok kita main badik lah. Badik pun okey kan? Badik tumuk dada kan? Tak, besok kita niaga lah. Besok niaga, hari ni tak ada nak niaga. Esok niaga lah. Ni tak nak jual ni? Jangan. Kau ni habis semua barang aku pun nak elong. Berapa harga buka? Jangan. Tuan-tuan PM saya, mana yang berkenan-kenan ni, yang ambil gambar PM saya pujuk dia, saya baru jual. Tak risau. Kita tahu kelemahan dia. Ini pun comel kan? Ni pamuk belakang lain. Sini lain, sini lain. Lawa. Okay, yang tadi, yang ni 800.5. Kalau ada yang berminat 800.5. Yang ini 1,300. Okay. Yang ini Sepuka Manda ni harga 2,400. Installment dibenarkan, semua installment dibenarkan. Kalau tuan-tuan nak bayar secara ansuran, dipersilakan. Bas, buka besar ni berapa besar? Mana dia? Saya jual ni. Ni. Siapa? Harga 4,200. Harga 4,200. Belum lagi. Nanti apa jual, nanti nak jual apa cuba beritahu. Okey. Belela ni saya jual tuan-tuan, belela ni saya jual harga sebelum ni 5,500. 5,000. Installment dibenarkan. Sepukal ni. Saya betul cerita betul ni. Saya sepukal lah belela tu kita ni. 5,000. Cerita. Okey. Tuan, saya pun nak minta diri dulu.
Dia boleh start call dulu. Okey, tuan ni mana yang berada dalam jajahan Ulu Langat, jemput datang di galeri. Untuk baju tuan jebat RM35, postage tambah RM5. Okey, insya-Allah hari Senin lah saya akan buat postage. Sebelum raya akan sampai ke tuan-tuan. Saya pakai Citylink, dia tak crowded sangat. Kita ada buat, kita ada stok soket Terengganu. Nanti esok sampai, yang sampai ini tu soket cotton Terengganu, Pekan Tenung Bukit Payung. Sebab sahabat bantu tu, mak mentu dia memang dia buat soket. Bang, Mak Yi kata dia, abang kata Saras berpamu RM2,500 dia nak lock tu. Mana? RM25,000. Esok tu sampai yang sutera. Sutera songket. Esok kita cerita tentang keris Pahang ke. Nanti kita bawa keris Pahang. Kita ada koleksi keris Pahang. Ada? Ada. Kan? Kita ada koleksi keris Pahang. Saya cuba nak buat live ni untuk panggil kawan-kawan. Ya, kita panggil nanti lah sebab macam mana nanti saya belajar nak panggil. Abang Zul nak cerita. Abang Zul bukan pandai sangat pun juga. Kan? Contoh macam kolektor yang ada pada Kelantan, kita panggil dia masuk dalam live ni, kita dapat belajar kita akan buat macam tu lah. Sebab kau tengok muka Abang Zul boring pula. Ini RM4,600. Saya tak minat Saras ni tuan. Dia Bazul kata lauk. Ini alang. Alang ni? Saya kuang sikit ke Saras, ke bertanda ni kuang sikit. Jiwa aku, jiwa. Okey. Pedang ada boleh PM saya, minggu depan pun ada stok pedang yang sampai. Oh, boleh lihat keris Pahang. Nanti abang saya masukkan dalam satu sesi keris Pahang. Kita keluarkan contoh-contoh keris Pahang. Kan? Tahu ada boleh share dengan saya, ada sebilah keris Pahang. Ada sebilah kat belakang tu, ada sebilah keris Pahang, lot 3 Pahang, tapi belum. Yalah, nanti kita masuk sesi untuk keris Pahang, kita masuk keris utara kan. Mungkin dia boleh menambah info yang baik-baik untuk tuan-tuan. Okey, untuk minyak keris tadi ada yang tanya saya, minyak keris harga RM30, sinem harga RM25. Kita ada baldu, batik dan kita ada belang-belang punya corak. Okey, untuk ulu-ulu macam-macam ada. Kat sini ada ulu sunang, ulu alang pun ada kan. Okey, tapi ulu-ulu saya semua buatan daripada Seberang. Okey. Ulu-ulu banyak ulu-ulu. Stok ulu banyak yang besar. Okey. Kita tengok ulu Okey, untuk ulu sindet ni saya jual 300.5, 300 boleh jalan. Okey, 200.5 untuk ulu balau ni, jauh demam macam ni. Okey, 200.5 saiz 15 inci, 14 inci. Okey. Cuma kali ni ulu yang saya bagi dokok free. Promosi sebelum raya ni. Okey, ini untuk saiz 12 inci, 13 inci. Okey tuan-tuan, nanti saya bagi dia punya, kalau berminat lah kan, ulu-ulu ni. Ulu selayar pun ada. Okey, ulu selayar harga semua 200.5, saya bagi free dokok. Free dokok tuan-tuan. Untuk Jawa demam macam ni, saya bagi free dokok untuk tuan-tuan. Okey, untuk ulu ada, minyak ada, dokok pun banyak. Okey tuan-tuan, saya nak sudah di live ni. Saya dah cukup kot 1 jam kita share untuk kes ni. Nanti malam esok tengok kalau kita free ke, kita akan share lah. Sebab musim PKP ni kita tak boleh nak ke mana. Jadi bazar-bazar kita pun banyak yang tutup. Jadi kita orang lebih di dalam galeri, tak banyak kerja doa. Jadi banyaklah masa untuk lah. Okey tuan-tuan semua, saya sudahi waktu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.